I membayangkan kalau I tidur pun dengan suami I membayangkan you. Boleh ke Cik Man? Ataupun baling pasir. So apa maksud baling tanah tu? Baling betul-betul ke muka dia ke? Dia mesejnya, dia DM-nya lucah-lucah. Tak boleh lah. Asal tak boleh pula? Kau nak puji aku sangat, kau kena tahu hakikat kita ni daripada tanah. So kau mengangkat aku terlalu tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral setiap malam, dan saya bersama dengan Cik Man. Sekarang kan dekat dalam zona social media. Baik lelaki, baik perempuan apa semua kan. Kita orang memuji dia katakan dia tu, "Oh, I suka badan you." Ahli sukan. I suka badan you ni, handsome lah. Perempuan ni. Perempuan. Boleh ke kita memuji macam tu? Suasana memuji. Cik Man ambil satu contoh ketika peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi diangkat ke langit. Okey. Nabi bertemu dengan para Nabi dan Rasul terdahulu. So setiap kali Nabi naik, para Nabi dan Rasul menyambut dengan satu perkataan, "Wahai Nabi yang soleh." Maknanya dia puji Nabi Muhammad, "Selamat datang kepada Nabi yang soleh." Puji Nabi Muhammad, itu satu pujian. Tapi pujian itu keluar dengan perkataan yang baik, tidak ada timbul yang perkataan-perkataan yang menggairahkan, dan juga perkataan itu benar, tepat, tidak melampaui batas. Contoh kita kata yang Datuk sebut tadi kan, memuji. Okey, itu satu pujian. Tapi yang keluar daripada perempuan, yang sepatutnya perempuan jaga perkataannya. Lepas tu pula apa yang kau puji yang berkaitan dengan Datuk pun faham kan bila Melayu ni badan you, I suka badan you. Kalau berkata, wah Datuk, seorang perempuan puji Datuk Rosham ni jenis lelaki yang bertanggungjawab lah, itu okey. Tapi kalau lebih daripada tu, Datuk pun faham dia boleh menimbulkan perasaan-perasaan yang tertentu. Tu satu. Ada pula jenis yang tak adalah unsur-unsur lucah tu, tapi melampau pula. Oi, rajin kau, ni rasa ni memang daripada langit ni, anak malaikat ni. Dah melampau pula kan. So akhirnya sederhana. Dia ni membayangkan pemain bola sepak ni yang handsome ni, dia tulis kat situ, dia kata, I membayangkan kalau I tidur pun dengan suami I membayangkan you. Boleh ke Cik Man? Perbuatan membayang, khayal. Datuk pernah dengar khayalan. Khayal itu haram, tetapi perhubungan dia dengan suami dia taklah dianggap zina, sebab itu memang dia akad nikah dah. Tapi ketika dia membayangkan suami dia adalah pemain bola, maka ini adalah haram. Kalau dia menterjemahkan dengan perkataan, abang, tadi saya bayang pergaduhan besar. So ini risiko-risiko yang ditegah oleh Islam. Maknanya kalau dia tak boleh macam dia tidur dengan suami, dia dibayangkan orang lain, tak boleh. Tak boleh, haram. Khayal, perbuatan khayal. Tapi tak adalah dia dianggap berzina sebab itu memang laki dia. Sama tapi macam tak berdosa lah. Tak berdosa lah, bayangkan. Sebab dia cuba melampaui daripada hak yang sepatutnya. Laki dia berbadan dah begini, dah perut boncit. Macam mana? Kan? Tapi tetaplah tak boleh juga. Yelah, tapi orang lelaki ni pun kena jagalah. Saya setuju, Datuk. Ada juga ni peminat-peminat lelaki yang suka dengan artis-artis perempuan ni. Cik Man. Dia mesejnya, dia DM-nya lucah-lucah. Tak boleh lah. Asal tak boleh pula? Dah lucah kan Nabi kata tadi, orang beriman tidak akan lucah. Tidak akan orang berkata kotor. Orang tak tahu, Cik Man. Dia sendiri je pergi hantar kat artis tu. Allah tak tidur, Datuk. Dan dia yang memberi kita dosa dan pahala. Si tiba pula aku nak kena skema. Tapi macam itulah keadaan dia. Sebab dosa ni, ada satu dosa yang kita tak boleh melibatkan orang lain, dan ada satu dosa yang memang zat dosa itu kerana memang Allah tak nak benda tu berlaku. Contohnya kita kata, saya berzina suka sama suka. Saya tak menyakitkan hati orang lain. Tapi memang Tuhan tak bagi. Tuhan tak bagi. Kata-kata lucah macam contohnya kan. Macam dia mesej kat awek dia, kata-kata lucah, awek dia okeylah ya. Awek dia okey kan? Suka sama suka. Tetap tak boleh juga. Sebab benda tu Allah tak bagi, dan suka dengan maksiat adalah suatu kemaksiatan. Redha. Aku okey je kau cakap macam tu kat aku. Dia pun berdosa juga sebab redha. Mula-mula puji sekali, dia kata okey, thank you, puji 2 kali. Terima kasih. Asyik puji tu. Boleh. Datuk, dalam satu hadis, Nabi ada sebut, apabila ada orang memuji, kau lemparkan tanah kepada orang yang memuji itu. Baik, hadis ini ada perbahasan. Apa maksud? Kalau Datuk puji saya rasa nak baling tanah ataupun baling pasir. So apa maksud baling tanah tu? Baling betul-betul ke muka dia ke? Sebahagian ulama kata bukan baling ke muka dia, tapi baling tanah depan dia. Sebagai orang kata satu simbolik, kau nak puji aku sangat, kau kena tahu hakikat kita ni daripada tanah. So kau mengangkat aku terlalu tinggi, kita ni daripada tanah, begitulah. Ada di kalangan sahabat sendiri pun dia memang ambil betul-betul baling betul-betul. Ada yang kata itu sebagai metafora. Cuma perbahasan ulama,
benda ini, kalaulah kita rasa orang yang kita nak puji tu dia jenis yang boleh kawal diri, boleh kontrol, maknanya tak rasa terangkat, tak apalah kita puji dia. Tapi kalau kita rasa kalau aku puji ni merosakkan dia ni, dia akan riak, takabur dan seumpamanya, maka tapi banyak berlaku Cik Man kan, orang dipuji dari riak. Datuk, kalau orang soleh pun dia sangat takut orang puji dia, kita yang tak berapa nak soleh ni, kita patut kena hati-hatilah. Ataupun kita kata memuji kaitkan dengan Tuhan. Alhamdulillah soleh engkau ni kan. So maknanya kita kaitkan dengan Tuhan, dia pun sedar dirilah. Bila kita rasa macam Cik Man suka katakan, bila kita terlampau memuji itu yang kita tahu tak kena dengan kita. Mesti ada benda di sebaliknya. Contohnya, orang puji saya, dia kata muka saya ni macam Brad Pitt, macam Tom Cruise. Saya cakap, aku tengok kat cermin tak ada pun. Maknanya ada maksud di sebaliknya supaya dia menggoda. Ada orang nak minta, nak pinjam sesuatu, nak benda material ataupun nak menggoda untuk perbuatan maksiat. Sebab tu, orang yang memuji satu hal, engkau kena kawal perkataan yang kau nak puji. Orang yang dipuji pun bila kau berada di tengah-tengah keramaian, mungkin engkau contohnya kau baru saja menang sesuatu anugerah ke. So kena standby. Akan ada orang-orang yang bagus, mantap lah hari tu kan. Kena standby, jaga hati. Sebab tu ulama ajar, Islam ajar jaga hati ya Cik Man. Jaga hati. Sebab tu ulama Islam ajar, bila ada orang puji, kita banyakkan doa. Kita terus relatekan dengan Allah. Hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah keutamaan, kelebihan yang Allah bagi. Ataupun ya Allah, ampunkanlah aku pada benda yang dia tak tahu. Dia puji aku tapi dosa dia tak tahu. Ampunkan aku ya Allah. Datuk tak suka orang puji Datuk Brad Pitt lah apa semua tu kan. Tu kenapa Datuk tak suka orang puji sedangkan Datuk suka puji orang? Bukan, saya tak suka dia orang memuji benda yang betul. Datuk tahu tak saya menyesal tanya soalan. Tak payah nak puji sebab saya dah tahu. Saya dah tahu dah, memang saya seiras-iras tu kan. Jadi itu yang saya tak suka orang puji macam tu. Yang mana yang macam dikatakan tiba-tiba ada orang yang mengambil kesempatan. Yalah, dia keluar kat dalam social media kan. I tengok you ni baguslah badan you, cantik lah ni. Perempuan ni akan rasa ni. Lepas tu dia DM kat tepi lah berjumpa. Akhirnya dia nampak pujian-pujian tu ke arah yang benda-benda lain. Dan berlakulah perkara-perkara yang tidak mahu. Itu mudah saja, innamal a'malu binniyat. Sebenarnya pujian tadi itu bukan pujian hak atas dasar agama. Awak seorang wanita solehah contohnya, awak seorang lelaki yang bertanggungjawab, semoga menjadi inspirasi. Rupanya pujian tu untuk dia. Bila jumpa tu ada benda yang dia nak. So niat dia dah salah, Tuhan lagi tahulah. Kita kalau tengok daripada jauh, bagus budak ni memuji ni. Rupa-rupanya dia ada niat lain. Habis kalau macam katakan ada perempuan, dia berpakaian seksi, lepas tu dia suka dipuji dalam internet. Badan you walaupun umur you dah 30, 35, 40, badannya macam anak dara. Kan benda-benda kata-kata macam ni ada. Tapi dia yang mengundang benda tu. Dia mengundanglah. Tapi bila ada yang memuji, dia rasa syok. Pertama sekali yang dia pakai seksi itu pun dah satu masalah dah tu. Lepas tu niat dia hubbus syuhrah. Salah satu penyakit hati ialah gila glamour ataupun gila perhatian. Itu pun satu hal juga. Yang ketiganya, dia tak jaga hati dia. Dan pujian orang yang memuji pun satu hal juga tu. Kau puji siapa ni? Orang yang sedang melakukan kesilapan. Silap-silap pujian kau ni akan membuatkan dia mempertahankan kesilapannya. Cuba tukar pujian yang kata body cantik tu kepada nasihat yang baik secara DM ataupun berhikmah di ruangan komen. Masing-masing. Maknanya tadi Cik Man cakap, kalau macam kata contohnya saya tengok perempuan pakai seksi, saya pun tengok, wah, saya pun puji dia baik ni apa semua bubang. Maknanya dia mempertahankan apa penampilan itu. Mana pujian saya tu dapat dosa saya. Datuk pun buat silap kerana tidak menundukkan pandangan yang dia pun awal-awal lagi menjual ataupun orang kata memperagakan. Dua-dua ada kesilapan. Kita tak boleh salahkan satu pihak. Dia yang tunjuk ni, Cik Man, pula saya kena pula. Sebab tu dalam Quran Allah kata menundukkan pandangan bagi lelaki dan perempuan. So sebenarnya Datuk, bukan orang yang dipuji teruji, yang melihat sesuatu yang nak dipuji juga teruji. Benteng yang paling power iaitu Al-Quran dan juga hadis. Hari ini kita berbincang bukan untuk mengajar, tetapi sedikit pandangan supaya kita membuka mata kita apa yang sedang kita hadapi di masa akan datang. Jangan kita kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Jumpa lagi esok malam dalam Sembang Viral di TV9. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam, yang sentiasa menyokong Sembang Viral setiap hari dan setiap malam. Bye. Terima kasih. Datuk smart lah. Puji okey.